Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Para pembentang, para juri, seterusnya hadirin yang saya hormati. Selamat datang ke pembentangan sesi selari pertama, Konvensyen Penyelidikan, Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan, Program Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, kali ketiga tahun 2023. Pada petang ini, kita akan mendengar perkongsian ilmu yang akan dibentangkan oleh para akademik berdasarkan tajuk-tajuk yang telah dipilih. Sebanyak 4 kumpulan yang akan membuat pembentangan pada hari ini, iaitu yang pertama, Puan Rozita binti Idris dari Kolej Matrikulasi Johor. Kedua, Puan Zabariah binti Muhammad Yusof dari Kolej Matrikulasi Melaka. Dan yang ketiga, Puan Rabiatul Adawiyah binti Ayub dari Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Dan yang terakhir, Puan Nur Wirdati Najihah binti Hamdan dari Sekolah Kebangsaan Rengit. Pembentangan pada hari ini akan dijurikan oleh Profesor Madya Dr. Fariza Putih Behak daripada Universiti Sains Islam Malaysia. Beliau juga merupakan ketua juri bagi penyelidikan. Juri yang kedua adalah Profesor Madya Dr. Nur Sazai binti Mat Saad, juga dari Universiti Sains Islam Malaysia. Para pembentang, hadirin sekalian, di sini dinyatakan syarat-syarat bagi sesi pembentangan pada kali ini. Pertama, setiap pembentang akan diberikan masa 10 minit. Loceng akan dibunyikan sebanyak 1 kali pada minit yang ke-8. Loceng kedua akan dibunyikan sebanyak 2 kali pada minit yang ke-10. Dan yang keempat, seterusnya 5 minit diberikan untuk sesi soal jawab. Dan yang kelima, loceng akan dibunyikan 1 kali sebagai tanda minit ke-5 telah tamat. Dan yang terakhir, semua peserta pembentangan dikehendaki kekal berada di dalam bilik sehingga semua kumpulan selesai membuat pembentangan. Hadirin sekalian, masa yang dinantikan telah tiba untuk kita sama-sama mendengar dan menakul apa yang akan disampaikan sebentar nanti oleh para pembentang bagi kategori penyelidikan. Untuk itu, sesi pembentangan akan dimulakan dengan menjemput pembentang yang pertama, iaitu Puan Rozita binti Idris daripada Kolej Matrikulasi Johor dengan tajuk Modul Pembelajaran Kendiri Illustrate Notes, membantu pelajar menulis karangan esei proses fisiologi manusia dengan baik. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua para hadirin yang dihormati sekalian. Saya Rozita binti Idris daripada Kolej Matrikulasi Johor. Sebagai pembentang, berdiri sini untuk membentangkan tajuk kajian saya yang bertajuk Modul Pembelajaran Kendiri Illustrate Note, membantu pelajar menulis karangan esei proses fisiologi manusia dengan baik. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, modul MPK ini bertujuan untuk menambah baik teknik pengajaran dan pembelajaran, khususnya dalam tajuk yang berasaskan fisiologi manusia. Untuk pengetahuan semua juga, proses fisiologi manusia dia merangkumi 6 tajuk dalam semester 2 dan dia merupakan tajuk-tajuk yang penting dalam SB 025. Okey, pembentangan ini merangkumi sedikit latar belakang kajian, fokus refleksi kajian, fokus kajian, objektif kajian,
pelaksanaan tindakan, seterusnya pemerhatian dan dapatan kajian, dan akhir sekali refleksi. Okey, marilah kita mulakan dengan latar belakang kajian yang membentuk landasan bagi kepentingan modul pembelajaran kendiri dalam konteks peningkatan kemahiran menulis esei. Okey, menurut Syaharum, beliau mengatakan penggunaan modul pembelajaran kendiri MPK digunakan untuk mengatasi masalah perbezaan individu serta perbezaan ketetapan rangsangan, dan teknik ini membolehkan kemudahan lenturan dari aspek pemilihan dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran, di mana ia mampu memberi sedikit ruang dan kreativiti pelajar untuk meneruskan pembelajaran mereka mengikut kebolehan dan gaya masing-masing. Menurut Rushton, penilaian formatif perlu dilakukan untuk mengukur dan mengukuhkan kadar pemahaman terhadap sesuatu topik, dan ia juga menggalakkan pembelajaran yang lebih berkesan. Oleh itu, dalam kajian ini, pelajar dinilai secara formatif untuk menguji keberkesanan penggunaan modul pembelajaran kendiri, iaitu Illustrate Note. Kemudian, quizzes dan Google Form menjadikan proses penilaian ini lebih mudah bagi pensyarah kerana ia boleh menilai jawapan pelajar dengan segera dan memberi maklum balas untuk penambah baikan. Dan aplikasi ini, iaitu aplikasi quizzes dan Google Form tadi, membenarkan pelajar untuk menggunakan gadget mereka dalam proses PDP. Penguasaan terhadap penulisan esei ini adalah penting bagi pelajar kerana ia melibatkan sebahagian besar markah untuk kertas biologi PSPM semester 2, seperti yang saya katakan tadi, merangkumi 6 topik. Okey, dalam usaha untuk meningkatkan kesan pengajaran dan pembelajaran, adalah penting bagi kita untuk merenung kembali amalan-amalan yang telah kita laksanakan dalam proses PDP. Dalam kajian ini, kami telah membuat pemerhatian, telah membuat temu bual dan soal sidik ke atas pelajar dan rakan sejawat. Dan selain daripada itu juga analisis dokumen terhadap ujian topikal dan ujian pengukuhan juga dijalankan. Fokus kajian ini adalah untuk soalan esei merupakan antara kelemahan yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya dalam topik berkaitan dengan fisiologi manusia. Pelajar akan dilatih untuk menggunakan contoh jawapan esei serta teknik menukarkan jawapan ini ke bentuk gambaran. Kemudian pelajar perlu melihat video pengajaran yang telah diberi oleh pensyarah, dan perbincangan akan dilakukan di dalam kumpulan kecil melalui pelbagai teknik. Selain daripada itu, dengan menggunakan gambar rajah yang dilukis sendiri oleh pelajar, pelajar perlu menukarkan semula ke bentuk karangan esei. Bahan pembelajaran ini disediakan di dalam modul pembelajaran kendiri untuk mengasah minda pelajar supaya terlatih untuk memahami serta mengingat proses fisiologi manusia dengan baik. Jadi, apa yang perlu pelajar lakukan? Perlu melakukan aktiviti ini terlebih dahulu sebelum kelas bermula, di mana mereka menggunakan masa student learning time untuk memantapkan pengetahuan mereka. Semasa di dalam kelas akan diteruskan dengan sesi perbincangan di dalam kumpulan kecil. Maka dengan itu, objektif kajian penyelidikan ini adalah untuk objektif umum untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam penulisan karangan esei dan mendapat markah sekurang-kurangnya 80. Manakala objektif khusus adalah untuk meningkatkan prestasi pelajar dalam penulisan karangan esei dan mendapat markah sekurang-kurangnya 80 dengan menggunakan modul pembelajaran kendiri. Dan objektif khusus yang kedua, mengkaji tahap kepuasan pelajar terhadap penggunaan modul pembelajaran kendiri. Okey, penyelidik mengaplikasikan modul kajian tindakan Chemist and McTaggart 1988 yang melibatkan 4 langkah.
Okey, langkah yang pertama adalah tinjauan awal, langkah kedua merancang tindakan, langkah ketiga melaksanakan tindakan dan memerhati, dan langkah yang terakhir adalah merefleksi. Okey, kalau kita tengok pada slide ini, okay, subjek dalam kajian ini terdiri daripada 17 orang pelajar dari program SDS, okay, sesi 2022 dan 23, dan daripada dapatan ini kita dapati bahawa markah ujian yang telah direkodkan, bilangan pelajar yang mendapat sekurang-kurangnya 80% markah adalah tidak seperti yang disasarkan. Okay, jumlahnya hanya terlalu sikit. Jadi penyelidik perlu merasakan perlu ada penambahbaikan atau perubahan dalam PDP, iaitu dengan memperkenalkan modul pembelajaran kendiri Illustrate Note. Okey, modul ini sebenarnya merupakan modul yang disusun melibatkan video YouTube, video PMP pensyarah, contoh jawapan esei, dan gambar rajah yang dilukis oleh pelajar berdasarkan esei yang diberi, dan mereka perlu menulis semula esei berdasarkan gambar rajah yang mereka lukis, dan akhirnya diuji dengan ujian menggunakan quizzes dan Google Form, dalam bentuk QR code. Seterusnya, kalau kita tengok ini, gambar pertama menunjukkan bahawa pelajar menjalankan SLT secara bersendirian ataupun kumpulan, dan gambar kedua menunjukkan contoh Illustrate Note yang telah dihasilkan oleh pelajar berserta esei, dan gambar yang ketiga pelajar berkongsi pengetahuan menggunakan gambar rajah di dalam kelas tutoran. Okey, jadi kaedah pelaksanaan tindakan intervensi MPK ini melibatkan 5 fasa. Fasa 1 dan fasa 2 dilakukan secara bersendirian ataupun berkumpulan, manakala fasa 3, 4 dan 5 dilakukan di dalam kelas tutorial. Okey. Daripada kajian yang dilakukan, kajian ini melibatkan perbandingan ujian topikal dan ujian pengukuhan, pemerhatian, temu bual dan soal sidik. Jadi untuk yang pertama, perbandingan ujian topikal dan ujian pengukuhan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang menjawab esei dan mendapat markah sekurang-kurangnya 80% setiap soalan dengan betul semakin meningkat, dan ini memberi keyakinan bahawa pendekatan ini mampu memberikan impak positif dalam meningkatkan kemahiran menulis esei. Untuk pemerhatian pula, didapati bahawa pelajar didapati bahawa pelajar menunjukkan sikap yang positif dan mereka bersedia untuk memulakan kelas, dan sekiranya pensyarah menanya soalan, mereka mengangkat tangan dan menjawab dengan baik. Dan mereka menunjukkan riak yang gembira kerana dapat menulis esei dengan baik dan berjaya mendapat markah seperti yang disasarkan. Terima kasih. Puan Rosita. Belum habis lagi Puan. Ya. Saja je nak tanya lah. Thank you Puan Rosita for nice presentation. Saya ada beberapa soalan. Doktor, saya ada soalan? Belum lagi ya? Okay. So saya ada beberapa soalan. Soalan yang pertamanya, apakah ciri sebab Puan sebut tentang proses kreativiti pelajar tadi kan, jadi boleh tak kalau Puan ceritakan sedikit apakah antara proses-proses kreativiti yang didapati daripada kajian ini? Okey, kita dapat lihat perubahan sikap pada pelajar tu, di mana mula mereka melihat kepada video yang dibekalkan,
link tu. Kemudian daripada situ dia try untuk lukis gambar sendiri berdasarkan jawapan esei yang dia bagi tu. Okey, kemudian berdasarkan kepada gambar rajah yang mereka lukis tu, mereka menulis semula esei tersebut. Dan benda tu di-present dalam bentuk yang bermacam-macam. Jadi masa presentation tu ada tak pelajar menunjukkan kreativiti tu lah macam mana? Yang didokumentasi tak kreativiti pelajar tu? Hasil lukisan tu lah. Hasil lukisan. So saya tengok menarik sebab hasil lukisan tu, cuma hasil lukisan tu tidak disertakan dalam paper ni kan? Dalam bahagian lampiran. Bahagian lampiran. Ada. Okey, soalan kedua, apakah dapatan utama daripada temu bual? Okey, dapatan utama daripada temu bual yang dijalankan kepada pelajar, rata-rata pelajar menyatakan bahawa intervensi ini mampu membantu mereka dalam pengukuhan pemahaman terhadap proses fisiologi manusia. So sebelum ni tak jelas lah bagi mereka. Tak jelas, dan bila dia buat esei tu tidak mengikut turutan yang betul. Jadi kajian ni dia berapa gegelung kajian tindakan tu berapa gegelung ni? Dua. So lepas ni apa rancangan seterusnya? Akan diperbagaikan pada tajuk-tajuk yang lain, dan mungkin akan dibuat macam satu koleksi lah, satu tu dah siap-siap semua dalam tu. So itu idea yang baik lah, sebab saya rasa macam proses macam kreativiti pelajar tu kalau direkod dan dikompile kan akan membawa orang kata manfaat lah kepada pelajar-pelajar lain. Okay, thank you Puan Rozita. Masih ada tanya lah. Okay, maaf, terima kasih ya Puan Rozita. Okey, bila disebut pasal kreativiti dan tadi Puan sebut berkenaan dengan persembahan tu pelbagai, adakah yang Puan masukkan persembahan itu dalam bentuk yang bagaimana sebenarnya? Adakah termasuk persembahan as in like mungkin ianya disampaikan dalam bentuk choral speaking ke apa? Sebab disebabkan kekangan masa untuk ni, jadi pelajar hanya melukis gambar yang mereka lukis tu, gambar-gambaran tu, dan di-present kepada kawan-kawan yang lain. Okay. So mungkinlah selepas ini dengan masa yang sebab kita dah tahu ya, jadi dengan masa yang ada tu mungkin boleh diperbagaikan cara persembahan supaya saya rasa kalau dah sebut kreativiti tu boleh diperbagaikanlah kreativiti tu supaya tidak hanya kepada gambar rajah sahaja. Mungkin cara penyampaian dalam bentuk visual dah ada, bentuk mungkin auditory juga, dan mungkin bentuk kinestetik juga. Jadi saya rasa itu lebih menyantuni pelajar-pelajar kita, dan bukan sahaja pada batch ini, mungkin menjadi kiranya simpanan untuk batch yang akan datang, insya-Allah. Tahniah diucapkan. Terima kasih. Baik, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang pertama. Seterusnya, saya ingin mempersila pembentang yang kedua, iaitu Puan Zabariah binti Muhammad Yusof dari Kolej Metrokrasi Melaka dengan tajuk meningkatkan kefahaman pelajar metrokrasi bagi topik Kelvin Cycle dengan aktiviti hands-on Kelvin Ball. Dengan ini dijemput.
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para juri sekalian dan juga hadirat sekalian. Saya di sini adalah sebagai wakil daripada Kolej Matrikulasi Melaka, ingin membentangkan topik kajian kami ialah meningkatkan kefahaman pelajar matrikulasi bagi topik Kelvin Cycle dengan aktiviti hands-on Kelvin Ball. Dan ini adalah ahli kumpulan saya yang terdiri daripada pencetus idea ialah Miss Lim Wei Chwin, saya sendiri pembentang Zabariah binti Muhammad Yusof, sahabat saya Siti Syazwana Husin dan juga Nurjana Firdaus Ismail. Pembelajaran hands-on atau pembelajaran berasaskan pengalaman merujuk kepada sebarang aktiviti fizikal yang melibatkan penggunaan peralatan dan bahan atau tanpa bahan yang berlaku ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Berdasarkan refleksi yang lalu, melalui sesi sumbangsaran dalam kalangan ahli kumpulan saya dan hasil temu bual dengan pelajar, didapati pertamanya pelajar sukar mengingat nama 7 molekul substrate dengan susunan dan ejaan yang betul. Mereka juga keliru semasa menyenaraikan langkah-langkah dan tindak balas dalam Kelvin Cycle. Juga berlaku kecuaian semasa mengira jumlah molekul. Dan tahap minat dan keyakinan pelajar menjawab soalan berkenaan juga adalah rendah. Pengajaran berpusatkan kepada pensyarah sahaja apabila mengutamakan penggunaan nota kuliah dan video pembelajaran. Okay, fokus kajian kami ada 4 sebenarnya. Pertamanya ialah pembelajaran berpusatkan pelajar, memerlukan persekitaran pembelajaran yang terbuka dan inklusif. Dan pelajaran inklusif pula bermaksud ialah pembelajaran yang menggalakkan penglibatan semua pelajar dan pengajar untuk menyumbang idea, pandangan dan kebimbangan. Pembelajaran terbuka ialah kebolehcapaian sumber pembelajaran dan sokongan daripada pengajar. Dan akhirnya ialah pembelajaran berasaskan hands-on atau pembelajaran berasaskan pengalaman, membantu meningkatkan minat, penglibatan dan pencapaian murid dalam proses pembelajaran sains. Objektif kami ada 2, objektif khusus. Objektif pertama ialah kami memastikan 70% pelajar di dalam kelas mencapai skor markah 80% dan ke atas dalam ujian pasca. Selain daripada itu, objektif kedua penting ialah menarik minat pelajar untuk belajar topik light independent reaction ataupun Kelvin Cycle dengan menggunakan Kelvin Ball. Memandangkan ini adalah topik baru. Kalau ikutkan dulu di sekolah, mereka cuma belajar asas iaitu fotosintesis. Bila kita bahagikan kepada 2 subtopik yang sepatutnya, pelajar amat sukar untuk memahami berdasarkan masalah-masalah yang telah saya nyatakan sebelum inilah. Dan ini adalah hasil daripada kajian kami. 52 orang pelajar sains hayat SDS DKMM, ini adalah kumpulan sasaran, maafkan saya, ini adalah kumpulan sasaran yang kami gunakan, iaitu kami menggunakan melibatkan 52 orang pelajar sains daripada 3 kelas tutorial sesi 2022-2023, iaitu yang sesi yang lepas, di mana kami mengambil kira mereka adalah daripada golongan prestasi SPM yang sama. Sebab itu kami memilih mereka. Okey, ini adalah pelaksanaan tindakan kami berdasarkan kepada model Jack Whitehead dan McNiff, di mana kami mulakan dengan pemerhatian, kemudian refleksi, kemudian tindakan, seterusnya ialah penilaian, kemudian ubah cara dan akhirnya ialah kitaran baharu. Pelaksanaan tindakan adalah mengikut 5 tata cara ini, iaitu kami mulakan dengan pemerhatian. Berdasarkan refleksi PDP yang lalu, kami mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar dan juga pensyarah. Kemudian berdasarkan refleksi, menggunakan pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar sepenuhnya dan juga pembelajaran berasaskan hands-on untuk mengatasi masalah yang ditentukan. Dan tindakan yang dilakukan ialah merangka, reka, susun, atur aktiviti, memilih dan mencari sumber bahan, menggubal soalan ujian penilaian, melaksanakan intervensi Kelvin Ball dalam sesi tutoran.
Dan penilaian yang kami buat adalah ujian pra dan juga ujian pasca. Analisis perbandingan min keputusan ujian dilakukan, soal selidik dilakukan ke atas pelajar, maklum balas pelajar terhadap penggunaan Kelvin Ball, maafkan saya. Dan akhirnya ialah pengubahsuaian di mana kami menambah baik dan mengubah suai intervensi Kelvin Ball berdasarkan analisis dan perbincangan hasil dapatan, pelaporan dan sebar luas di peringkat kolej telah dilaksanakan. Dan saya tidak dapat masa yang panjang untuk itu. Jika tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk tengok apa yang kami lakukan di sepanjang aktiviti, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan scan QR code inilah ya. Okey, ini adalah lembaran kerja kosong yang kami sediakan kepada pelajar secara digital. Dan setelah masa telah diberikan, maka inilah hasil yang pelajar tunjukkan kepada kami. Mereka memang tunjukkan dalam bentuk inilah. Mereka ambil gambar dan copy and paste, masukkan ke dalam lembaran kosong yang kami sediakan tadi, dan inilah hasil yang telah dihantar kepada kami lah. Okay. Objektif 1, memastikan 70% pelajar mencapai skor markah 80% dan ke atas dalam ujian pasca. Dan ini merupakan hasil yang telah kami perolehi. Untuk peratusan grade A, kami telah bahagikan kepada 3 bahagian penting, iaitu ini bentuk soalan dia, dan kita gunakan quizzes di sini. Maksudnya ada aplikasi yang kita gunakan hands-on dan juga secara digital, di mana kami menggunakan quizzes, di mana di situ kita buat 3 jenis soalan yang berbeza bentuk. Maka ini adalah capaian yang diperolehi oleh pelajar. Untuk kita tengok di sini, 94% untuk bahagian multiple choice questions, 87% untuk fill in the blanks dan labeling, 76% untuk bahagian labeling. Ketiga-tiga bahagian ini pelajar mendapat 80% dan ke atas. Mencapai objektif kami iaitu cuma 70%, melebihi daripada apa yang kami inginkanlah. Objektif kedua ialah menarik minat pelajar untuk belajar topik light independent reaction dengan menggunakan Kelvin Ball. Dan ini adalah soal selidik yang telah kami gunakan, dan rata-ratanya maklum balas pelajar adalah positif. Okey, daripada tengok kita tanpa makna, kemudian mereka sangat aktif dalam kelas. Okey, kemudian tidak bosan. Sebab benda itu melibatkan kefahaman, penghafalan, banyak komitmen pelajar sebenarnya. Tapi bila kita buat hands on, maka pelajar sangat aktif bergerak bersama, bekerjasama, berfikir secara inklusif dan sebagainya. Dan ini rata-ratanya memberikan maklum balas yang sangat positif. So, kekuatan untuk yang kajian kami buat ini ialah pertama, melibatkan 4 kemahiran PAK 21, iaitu meningkatkan kemahiran komunikasi, pemikiran kritis, kolaboratif dan juga kreativiti. Memenuhi gaya pembelajaran berbeza, menggalakkan pembelajaran secara aktif, pembelajaran secara kooperatif dan berpusatkan pelajar, pembelajaran terbuka dan inklusif, pelajar yang mempunyai prestasi akademik yang berbeza juga mampu mencapai matlamat, profesionalisme perguruan, mempelbagaikan kaedah pengajaran pensyarah untuk meningkatkan mutu pengajaran. Dan cadangan penambahbaikan kami ialah, pertama, mungkin kami akan meringkaskan arahan ataupun langkah menghasilkan Kelvin Ball supaya pelajar tidak rasa tergesa-gesa. Keduanya, walaupun kosnya murah, namun bahan-bahan Kelvin Ball masih memerlukan kos yang sebenarnya sikit sahaja, sebenarnya sangat murah, tetapi jika dibandingkan dengan aplikasi teknologi yang selalunya mungkin percuma, ada sedikit kos di situlah, sedikit. Kelvin Ball boleh disepadukan dengan teknologi seperti pencetakan 3D ataupun simulasi maya. Kelvin Ball boleh ditambah baik supaya sesuai digunakan oleh pembelajaran dalam talian dan juga hybrid. Dan itu sahaja pembentangan untuk kumpulan saya pada kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Puan Zabaria. Saya. Tahniah diucapkan. Baik,
bila disebut berkenaan dengan prosedur pelaksanaan kajian tindakan berasaskan intervensi oleh Jack Whitehead tu dan juga McNiff, ada disebut bahawa bahagian terakhirnya adalah pengubahsuaian. Okey, boleh Puan further explain apakah pengubahsuaian yang dibuat tersebut? Okey, sebenarnya Puan, kami ada gelung pertama dan gelung kedua sebenarnya yang tidak saya nyatakan di sini, maafkan saya. Gelung pertama dahulu kami mulakan pada sesi yang sebelum ini, 2021-2022, yang melibatkan penglibatan pelajar juga sebenarnya, tetapi mereka buat secara presentation. Tetapi bila kami perhatikan, masalahnya ialah bila presentation, kumpulan-kumpulan tertentu sahaja yang sangat mahir sebenarnya bila kita buat presentation. Kemudian apabila kita buat ujian, mereka tidak mencapai target yang sebenarnya. Tapi di waktu itu kami tidak boleh proceed kepada gelung kedua memandangkan kita kejar masa untuk menghabiskan silibus, maka seterusnya kami buat gelung kedua. Jadi kalau dari segi pengubahsuaian, sekarang ini kami sedang melalui pengubahsuaian untuk gelung kedua di mana kami jalankan proses hands on sebenarnya. Itulah pengubahsuaian yang kami buatlah. Hands on itulah yang menjadi hands on itu sekarang inilah pengubahsuaian yang berikutnya. Okay, dan baik. mungkin nanti berdasarkan penambahbaikan slide penambahbaikan tadi, kami akan tambah baik dari segi dari berikutnya lah, tapi mungkin bukan di sesi lepas, mungkin di sesi ini. Maknanya para pelajar atau sasaran pelajarnya ada berlainan. Berlainan Okey. sebab kekangan masa di situ. Faham. Tapi dari segi practicality-nya ya, adakah Puan dapati pelajar yang berlainan ini mempunyai masalah yang berlainan? Sebenarnya masalah mereka sama. Okey. Tetapi untuk macam gelung pertama dulu, kami tak dapat nak buat macam hands on begini masa, tapi apa yang kami buat ialah kami berikan latihan. Akhirnya mereka boleh mencapai target, tapi agak sukarlah, maksudnya kita work hard for that. Okay? Tapi yang ni kita dah buat daripada awal. Dulu kita buat dulu pengajaran secara presentation. Akhirnya kita work hard lah untuk dapat ke objektif tu kan. Tapi sekarang ni kami mulakan gelung ini dengan cara daripada awal. Kita start awal. Jadi nampaknya capaian dia mudah dan mengambil masa yang agak baik sebenarnya. Okey, baik. Kalau boleh kita katakan bahawa 3 batches lah terlibat sebenarnya. Setakat ni 2 lah. Tapi kalau sekali ni, ya. kali ni kami boleh terus menjalankan terus. Kami jalankan terus sebab kita dah ada yang sebenarnya yang ni adalah kajian yang kita buat untuk pelajar lepas. Okey, So untuk kali ni kita tambah baik dari segi yang saya sebutkan tadilah, mungkin memberi arahan yang lebih ringkas dan sebagainya. Tapi kami tetap menggunakan hands on pilihannya. Okey. Alright. Terima kasih Puan ya. Okey, sama, terima kasih. Fariza? Puan Zabaria disebut yang modul ini menggalakkan inclusivity tadi Ya. kan, so boleh explain a little bit tak? Okey, inklusif di sini kalau saya gambarkan dia sebagai sebenarnya adalah gabungan daripada tindakan pelajar dan juga komitmen pensyarah itu sendiri. Apa yang saya maksudkan inklusif di sini, jika hands on ini, kita pelibatan pensyarah, kalau ikutkan circle kaedah kami hari itu ialah pelajar memang buat benda tu hands on, tetapi dia ada 4 stesen yang memerlukan penglibatan pensyarah secara langsung. Untuk dia bergerak daripada satu stesen ke stesen yang lain itu, pelajar ini perlu melepasi stesen pertama dulu. Bila pensyarah cakap okey, semua tu betul, dan baru dia move kepada next station. Jadi inklusif di sini bermaksud kerjasama ataupun pergerakan kerja di antara 2 individu ini, iaitu pelajar dan juga pensyarah secara aktif. Itu maksudnya lah bagi kami. Thank you. Okay. Itu saja Puan. Terima kasih. Ya, boleh ya? Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang kedua. Seterusnya dipersilakan pembentang yang ketiga, iaitu Puan Rabiatul Adawiyah binti Ayub daripada Kolej Metrokrasi Negeri Sembilan
dengan tajuk Pelaksanaan Flipped Learning menggunakan WhiteGov dalam pembelajaran mencari luas rantau di bawah graf. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya mulakan pembentangan dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Ayub, mewakili rakan-rakan penyelidik dari Kolej Metroklasi Negeri Sembilan. Kami adalah pensyarah matematik dan kumpulan kami bernama kumpulan WhiteGov. Tajuk kajian kami adalah pelaksanaan flipped learning menggunakan WhiteGov dalam pembelajaran mencari luas rantau di bawah graf. Sebelum saya mulakan pembentangan, minta izin menggunakan beberapa perkataan Inggeris sepanjang pembentangan kerana kesesuaian isi kandungan. Pertama, saya akan memperkenalkan perkataan flipped learning dalam tajuk kami. Apakah maksud flipped learning? Flipped learning adalah pendekatan yang berpusatkan pelajar yang memerlukan pelajar memulakan pembelajaran kendiri di luar kelas melalui bahan pembelajaran seperti pembacaan nota, menonton video atau membuat latihan sebelum dibincangkan bersama guru di dalam kelas. Apakah maksud WhiteGov pula? WhiteGov adalah singkatan maksud video pendek Google Form. Kenapa video pendek Google Form? Kerana kami menggunakan beberapa video pengajaran yang pendek dan dimasukkan dalam Google Form sebagai bahan pembelajaran kendiri pelajar. Dan tajuk untuk kajian kami fokus kepada mencari luas rantau di bawah graf, di mana tajuk ini dipelajari oleh pelajar dalam semester kedua bagi pelajar sistem 4 semester, tajuk Applications of Integration. Jadi berdasarkan refleksi amalan ataupun refleksi PDP lalu, pelajar mempunyai masalah dalam mencari luas rantau di bawah graf. Antara masalah yang pelajar hadapi adalah untuk melukis graf, menentukan rantau di bawah graf, menyelesaikan kamiran dan masalah dalam pengiraan. Dan masalah pelajar ini selari dengan dapatan kajian terdahulu juga yang kami dapati, dan berdasarkan refleksi kendiri kami, perlunya pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuai bagi mengatasi masalah pelajar ini. Dan melalui pembacaan dan juga kesesuaian PAK ke-21, flipped learning didapati sesuai kerana pembelajaran flipped learning ini dapat meningkatkan disiplin pelajar, dapat meningkatkan pelibatan pelajar, kepuasan, keyakinan dan tanggungjawab terhadap pembelajaran matematik. Walau bagaimanapun, pembelajaran flipped learning ini mempunyai kelemahannya juga, seperti kami sendiri apabila melakukan pendekatan flipped learning terhadap pelajar, ramai pelajar bila disuruh buat latihan sebelum kelas akan memberi alasan tidak dapat membuat latihan kerana tidak faham, belum diajar oleh guru dan sebagainya. Kadang-kadang menjadi tanda tanya kepada kami, adakah pelajar memberi alasan semata-mata atau tidak. Jadi sukar daripada kami memantau adakah pelajar benar-benar melakukan pembelajaran kendiri itu. Jadi dengan itu kami cuba mengatasi masalah itu, dan pelajar juga memberi alasan video dalam talian terlalu panjang sehingga mereka tidak habis menonton video tersebut menyebabkan mereka tidak faham. Jadi antara intervensi kami adalah mewujudkan penghasilan video pendek pengajaran dalam pelaksanaan flipped learning dan menghasilkan amalan PDP terbaik dalam mencari luas rantau di bawah graf. Mengapa video pendek pengajaran? Daripada pembacaan juga kami dapati bahawa video pembelajaran yang dapat menarik minat pelajar adalah video pembelajaran yang mempunyai masa kurang daripada 6 minit. Jadi kami cuba mengadaptasikan dapatan kajian ini dengan menghasilkan WhiteGov. Jadi objektif kajian yang pertama adalah menggunakan WhiteGov sebagai komponen flipped learning dalam mencari luas rantau di bawah graf. Yang kedua, meninjau kesan penggunaan WhiteGov sebagai komponen flipped learning terhadap kebolehan pelajar dalam mencari luas rantau di bawah graf. Dan ketiga, meninjau maklum balas pelajar tentang penggunaan WhiteGov sebagai komponen flipped learning dalam mencari luas rantau di bawah graf. Jadi terdapat 3 objektif kajian dan kami melaksanakan kajian ini menggunakan model kajian tindakan Chemist dan McTaggart 1988 yang mencadangkan 4 fasa, iaitu tinjauan awal, merancang, melaksana dan memerhati dan merefleksi. Tinjauan awal kami lakukan dengan tinjauan temu bual bersama pelajar dan didapati pelajar berpendapat topik ini sukar. Okay, hanya 6 orang yang mengatakan topik ini senang dan mereka tidak yakin dapat
dapat mencapai markah yang tinggi dalam topik ini, dan kami lakukan ujian awal untuk mengetahui pendapat pelajar tersebut dan mendapati pelajar memang mendapat markah yang rendah untuk topik ini. Dan seterusnya kami membuat pembejaan juga dan menggunakan kerangka proses dalam pendekatan oleh Ismail, Husin dan Ahmad pada tahun 2020 dengan 4 langkah flip learning ini, iaitu pelajar bersedia untuk kelas dengan menonton video YouTube, membaca rujukan dan sebagainya, yang kami ubah menonton video YouTube itu kepada penggunaan VibeGolf. Kemudian pelajar mengakses kandungan pembelajaran melalui VibeGolf juga, dan mereka dalam VibeGolf itu sendiri ada video pengajaran, ada video penerangan contoh soalan dan juga latihan, dan pelajar boleh mengemukakan masalah yang mereka hadapi dalam pembelajaran kendiri itu melalui media sosial, dan kami gunakan medium Telegram lah untuk kajian ini. Dan berdasarkan dapatan daripada VibeGolf, kami bersedia untuk bertemu pelajar dalam kelas dan lebih berfokus sebab dapat tengok responses pelajar yang mana masalah yang mereka tidak dapat atasi semasa proses pembelajaran kendiri tersebut. Jadi dalam proses seterusnya kami merancang dengan menghasilkan video pendek, dan jika dilihat untuk topik ini kami telah menghasilkan 6 video pendek pengajaran bagi subtopik ini, dan jika dilihat durasi video tersebut tidak melebihi 4 minit pun. Durasi video yang kami buat bina lebih kurang 1 minit hingga ke 3 minit lebih sahaja, dan didapati pelajar dapat menonton ke semua video itu sehingga habis, kerana video yang berdurasi pendek. Dan video ini kami masukkan ke Google Form, dan boleh lihat di situ ada video, ada juga nota, dan ada juga latihan, juga contoh jawapan dan sebagainya. Jadi dalam pemerhatian kami, 100% pelajar dapat menggunakan VibeGolf semasa sesi pembelajaran kendiri di luar kelas, dan pelajar juga boleh menonton semula, dan jika tidak dapat menjawab soalan yang diberikan dalam VibeGolf, mereka boleh mengulang kembali video-video yang diterangkan dalam VibeGolf. Dan dapatan responses membantu pensyarah untuk melihat masalah pelajar secara berfokus. Jadi kaedah pengumpulan data, kami gunakan soal selidik melalui Google Form, analisis dokumen dan temu bual. Google Form ini contoh soal selidik yang kami edarkan melalui Google Form, dan analisis dokumen adalah jawapan pelajar sendirilah, dan kami lihat dalam kerja yang pelajar jawab. Jadi bagi menjawab objektif pertama, menggunakan VibeGolf sebagai komponen flip learning dalam mencari luas rantau di bawah graf, dapatan responses menunjukkan 100% pelajar membuat pembelajaran kendiri tersebut menggunakan VibeGolf. Dan daripada VibeGolf juga kami dapati objektif pengajaran yang mana tidak dapat dicapai melalui VibeGolf, dan kita boleh lihat di sini antara objektif pengajaran yang tidak dapat dicapai atau sangat rendah adalah to find the area of the region which the curve is below and above x-axis without the graph, iaitu hanya 32.7% pelajar sahaja. Antara contoh soalan yang kami masukkan dalam VibeGolf adalah contoh soalan ini, choose the graph for the following area formula. Hanya choose the graph, maksudnya untuk menguji pelajar tahu tak kawasan mana rantau yang hendak dicari. Hanya soalan itu. Jadi jika pelajar salah soalan itu, pensyarah tahu, pelajar tidak tahu kamiran itu memberi gambaran rantau yang mana. Jadi soalan kedua, contoh soalan kedua, find the area of the shaded region. Graf sudah diberi, region sudah dilakar, tapi pelajar masih salah, bermaksud pelajar bermaksud salah dalam pengiraan. Dan seterusnya objektif kedua, meninjau kesan penggunaan VibeGolf sebagai komponen flip learning terhadap kebolehan pelajar. Jadi selepas melakukan pembelajaran kendiri dan meneruskan dengan pembelajaran di dalam kelas, didapati pelajar dapat menjawab soalan kuis dengan baik, iaitu 95.9% atau 47 daripada 49 pelajar dapat markah penuh. Hanya 2 orang pelajar sahaja yang tidak dapat markah penuh, dan kami dapat analisislah pelajar yang tersebut mempunyai masalah di mana. Dan objektif ketiga, meninjau maklumat pelajar tentang penggunaan VibeGolf sebagai komponen flip learning dalam mencari luas rantau di bawah graf. Jadi didapati pelajar setuju VibeGolf digunakan dalam pelaksanaan flip learning, dan pelajar setuju pelaksanaan flip learning adalah menarik, dan pelajar juga bersetuju konsep pembelajaran dalam subtopik ini dapat difahami melalui VibeGolf. Ini melalui temu bual pula, ini adalah beberapa pandangan pelajar terhadap kaedah ini.
kita boleh lihat ini adalah komen pelajar sendiri. This assistant can also learn through my friend, and then dia kata love this kind of learning, I can play the video twice, dan macam-macam maklum balas yang sangat positif daripada pelajar. This is a very good way so that we learn it by the videos, and great method studying the application of integration. It helps me to try the extra question willingly. Sangat positif feedback daripada pelajar, dan saya boleh teruskanlah untuk menjimatkan masa. Dan kami sangat bersemangatlah melihat pelajar sangat bersemangat menerima kaedah ini. Jadi sebagai refleksi, berlaku perubahan kaedah pembelajaran daripada berfokus guru kepada berfokuskan kepada pelajar, dan pelajar juga dapat mengimplementasikan pendekatan elemen PK ke-21 seperti heterogogi, sebagogi dan pedagogi, dan pelajar melakukan pembelajaran kendiri dengan berkesan, juga pembelajaran bersama rakan secara efektif dan dibuktikan melalui markah kuis pelajar yang tinggi. Jadi saya berhentilah dulu. Tak dapat teruskan. Terima kasih. Okey, Puan, terima kasih. Saya ada dua soalan lah ya. Yang pertamanya, kenapa kaedah flip learning ini yang menjadi pilihan untuk dikaji dan digunakan? Apabila pelajar mempunyai masalah dalam melaka graf, itu konsep yang sangat di luar daripada topik ini, sebelum dia ajar sebelum topik ini. Jadi masa yang digunakan di dalam kelas sangat panjang jika kita nak fokus semua masalah-masalah pelajar tersebut. Jadi disebabkan kekangan masa, contoh tutorial 1 jam saja kan, jadi kita nak cover tu tak boleh. Oleh kerana itulah kami nak pelajar belajar dahulu konsep tu di luar kelas, dan mereka cuba faham sendiri melakukan, dan juga bersama rakan supaya masuk dia tahu dia nak tanya apa dan dia ada masalah di mana. Jadi dari segi masa lah doktor, lebih kepada itu. Tadi Puan ada sebut tentang maklum balas daripada pelajar kan. Jadi Puan klasifikasikan sebagai positif. Semuanya positif tu. Tapi apakah sebenarnya dapatan utama? Sebab apa, positif tu macam besar kan. Jadi ada dapatan utama daripada temu bual ni. Sebenarnya ada juga yang negatifnya, tapi tidak negatif sangatlah. Antara negatif saya ada nyatakan juga dalam penulisan kami, ada yang pelajar yang kata need assistance, dia kata jadi overall okay, dan dia kata pretty good but need more assistance. Ada juga 2-3 pelajar yang mengatakan mereka masih memerlukan bantuan walaupun menggunakan vibe golf tersebutlah. Tapi cuma kami menyimpulkan bahawa kebanyakan pelajar dapat menerima kaedah ini dan dia merasakan menarik, sebab video yang mereka tonton sangat pendek berbanding video yang mereka cari di YouTube atau dalam talian sangat panjang. Jadi bila panjang dia kata tak sempat nak tengok, dah terlelap habis masa macam tu. Jadi bila kita buat short video, dia habis tengok, jadi tercapai objektif pengajaran tersebut. Okay, ini cadangan di masa akan datang lah ya, untuk apa, sebab saya lihat maklum balas penggunaan vibe golf ni daripada pelajar, dia ada a variety of experience yang dicatatkan di sini, tetapi pengalaman-pengalaman tu tidak didalami lagi lah maksudnya kan. Jadi untuk Gegelor yang akan datang, probably what you can do is that mendalami lagi apa yang pengalaman pelajar ni they go through, dia punya experience in using this. Jadi macam it's very easy for us to say it's positive, tapi sebenarnya kalau kita dalami lagi kenapa dan bagaimana mereka pelajari, dan saya rasa akan lagi, orang kata lagi rich lah data daripada kajian ini. Okay, untuk akan datang lah. Itu saja daripada saya. Okay, baik. Tahniah Puan. Okey, untuk sebenarnya daripada interview ni jugalah ya, sebab kalau dilihat, kalau Puan boleh pusing balik ke pelajar punya reaction tadi tu. Okey, contohnya ya, macam kalau tengok bubble yang terakhir tu, this method of learning requires self-interest. Okey, jadi self-interest tu sendiri adalah satu entiti yang sangat penting sebenarnya. Jadi mungkin ya, untuk Puan
dan juga rakan-rakan untuk move forward adalah lihat kepada self-interest itu. Mungkin disebabkan tanpa self-interest itu, apa benda yang diberikan pun tidak menjadi. Jadi mungkin itu yang perlu diwujudkan dahulu. Okey. Yalah, dan sebenarnya pengalaman semua ni apa sebenarnya dia punya essence of the pengalaman yang sebenarnya menjadikan ianya positif. Sebab dari situ dia sebab apa? Mungkin ini adalah cerita untuk tajuk ini sahaja. Tetapi niat kita apabila kita menggunakan sesuatu intervensi itu, kita boleh menggunakannya untuk tajuk-tajuk yang lain. Jadi mungkin dengan maklumat-maklumat yang diberikan ini, mungkin puan akan lebih sensitif kepada keperluan pelajar sebenarnya. Sebab sebenarnya self-interest itu. Ya, sebab nak wujudkan itu dalam diri pelajar tu not easy. Jadi apa agaknya yang kita boleh bantu pelajar? Ya, dan jikalau saya boleh tanya, ada disebut berkenaan dengan soalan pun ada juga. Baiklah. Okey, itu saja. Okey, terima kasih puan. Kita jumpa kemudian lah ya. Terima kasih diucapkan kepada pembentang yang ketiga. Seterusnya saya ingin mempersilakan pembentang yang terakhir bagi sesi selari yang pertama, iaitu Puan Nur Wirdati Najihah binti Hamdan dari Sekolah Kebangsaan Rengit dengan membawa tajuk The Usage of Game-Based Learning in Constructive Simple Sentence Subject Verb Object among Year 3 people. Dipersilakan. Assalamualaikum. Hi everyone. My name is Nur Wirdati Najihah binti Hamdan. I am from SK Rengit, Batu Pahat, Johor. So today I would like to share my humble essay research entitled The Usage of Game-Based Learning in Constructing Simple Sentences, Subject, Verb, Object among Year 3 pupils. First of all, let me share or introduce my school's background. My school is SK Rengit, located at Batu Pahat, Johor, which has 33 teachers, teaching 290 students, which 49% of them are indigenous people, which is orang asli Semenanjung, and the rest of 51% of them are Malay peoples. So the huge problem, the huge issue in my school is the annual attendance, which only has 70%. These are the problem statement for my essay research. During my English lesson, I have identified most of my pupils or participants were unable to construct simple sentences SVO correctly because they cannot classify subject, verb, object according to the correct group. So with these limitations, it directly affected towards the participants in learning English. So the participants were less motivated in learning English because they think English is a very hard and boring subject compared to other subjects such as art, music, or even mathematics. Other issue that I have identified is the participants have a limited of vocabulary range. With this limitation, it affects negatively towards the participants because they cannot construct simple sentences, and also they don't understand the lesson itself. And lastly, the learning environment itself does not interest the pupils. That's why I'm choosing an intervention that using game-based learning to promote fun learning environment which is Didik Hibu. Next is the research objective that I attempt to seek in this research. First of all, to find out the effectiveness of using Mr. Captrain. This is the intervention in constructing simple sentences, SVO. And the second one is to find out the effectiveness of using Mr. Captrain as a teaching tool and how it attracts pupils' interest in learning English.
And next is the research questions. The first one is, how is the use of Mr. Captrain effective in helping the pupils to construct simple sentences, SVO? And the last one, the second one, how is the use of Mr. Captrain as teaching tool in motivating pupils to learn English? In this research, I used two theoretical framework. The first one is Lev Vygotsky Scaffolding Theory, 1978. This is because the interventions need to apply in groups before the participant learn independently. So before the self-independent being applied, they have to work in group. The second theoretical framework is Alan Pivot's dual coding theory, 1990. So Alan suggested that human connection divided into two, which is verbal and visual. So in this intervention, it used interesting pictures and attractive colors to explain better about the English, about the language English. So the target group is the 5 pupils from year 3 theoretic class, the 3 participants with average proficiency and 2 participants with low proficiency in English. So this is the intervention, Mr. Captrain. It has 3 different parts with 3 different colors. The yellow part represents for the subject, red for verb, and green for object. So inside of this Mr. Captrain, there are also cards according to each group. First, the participant need to choose cards from the subject and verb. And then for the object, they have to choose the suitable object that goes along with the verb. So after they have choose a card, they have to paste the card on top of the Mr. Captrain. Next step, they have to write on it. And the last step, they have to read aloud the sentences that they have created. So with this simple step, the pupils, the participants were able to construct not only one sentences, but many sentences easily and correctly. Procedure of action. In this research, I used Chemist and McTaggart Action Research Model, and this intervention was implemented in 4 periods of weekly teaching schedules. So I used this as a research model, and this cycle had been done only once in this research. And this is the Chemist and McTaggart model throughout the implementation. The first stage is the planning stage. So teacher, which is I, introduce Mr. Captrain to the participant and also explain its usage to them. And here in this stage also, I observe participants' response and perception, their first perceptions towards the intervention. And the second stage is the act stage. Here, I conducted the intervention. The participant also were exposed and learned to construct simple sentences by using the intervention. And the third stage is the observe stage, where I collected relevant data by using instrument of data gathering method here, such as pre and post test, to identify the participant development and improvement before and after. And other than that, also interview sessions to collect data regarding the participant perceptions and respond towards the intervention. And last one, reflect. In this stage, I analyze the effect before and after the interventions and present justifications to support my research finding and also my suggestion for further research. So in this research, I use 3 types of methodology. The first one is pre and post test. So pre and post tests are used to assess the difference in participant competency in creating the simple sentences before and after by using Mr. Captrain. So next methodology is observation. So here I observe and evaluate the effectiveness of choosing interventions towards the targeted participant. And last one is the interview. So interview session is chosen to provide the
to help the participant to provide their view and opinion regarding the intervention. So next is the analysis of pre and post test. As you can see here, the graph showed a significant and great increment before and after the intervention has applied. Here it shows a great great comprehensive and understanding from the participant regarding subject, verb, object in constructive simple sentences. So next one is observation checklist. Here, the participant demonstrate that active participations throughout the lesson, and also after the intervention applied, the participant showed excellent improvement in constructing simple sentences. They understand the proper sentences, the correct choices of words, and lastly, how to construct grammatically correct simple sentences. So the next one is in the interview. The people showed a very positive response. They were very amazed. They showed a great interest towards the intervention. So lastly, finding and the conclusion. So from here, the finding of this research shows the effectiveness of using Mr. Captrain in construct simple sentences. Here we can see it from the pre and post test analysis, and also at the same time it also promotes fun learning environment that enhance pupils' motivations toward learning English language among the pupils. So here positive response in observations and interview sessions. Here I can conclude that on the whole, in the nutshell, this intervention did achieve the objective stated and also answer the research questions. Last but not least, suggestion for further research. Based on the analysis and finding presented before, there are several suggestions that I would like to propose. The first one is integration of ICT element. As you can see, the intervention has not any ICT element in it. So in order to make it better, in order to make it more attractive and fun to use, I suggested the integration of ICT element. And last one, larger sample size to increase statistical power. For this, I'm using only 5 participants, and make it, maybe in the future, I will make it more participants. Okay, thank you. That's all from me. Okay, thank you very much, Teacher Noor. Okay, all right. Regarding the data collection, yeah. Okay, you mentioned that you used Camis and McTaggart's model. How many cycles did you actually conduct this, activity? In this research, yes, only one cycle. Okay, so because like for action research, you need to have second cycle, but maybe you'll do it later. Yeah, okay, but so, okay, what have you actually gathered from this cycle, the one that you have conducted, regarding making it better? In making it better, how do you plan to actually make it better? Is it the one that you mentioned about ICT and whatnot? Yes, I want to make it better by integration of ICT. Is it from the students or is it from you? I mean, the idea of including ICT is it from the students, because nowadays students in my schools are quite advanced in ICT, and they prefer ICT elements such as songs or maybe like ICT games using the concept of Mr. Captrain. They mentioned that in the interview that they wanted more. Not in the interview. Okay. Maybe after that I have implemented this as research. They come to me and they said, Madam, why don't we use this and that? Okay, so that would be your second cycle later, maybe with different set of students. It doesn't matter. It's okay. You can do it. Okay. All right. Before that, okay. Well, how do you determine the activeness of the students? Because you said you observe them, right? So how did you say that they have actually participated actively in the activity? Before this, my students are very passive. They don't like English because they tend to like get sleepy in my lesson. So after I conducted the interventions, they give active participations. They like get very active, try to like making their own sentences. It's quite different before the intervention had applied. So you could see in their attitude, I would say. Yes. Yep. Okay. Just one more thing, yeah, because you
when you actually talk about the students in your school, you are actually making like a general statement. What about these 5 students? Why have they been chosen to go through with your intervention? I don't actually state it in my research. Maybe I could make it better for my further research. Okay. Thank you for the suggestion. No worries, thank you. Alright, teacher, just one question. So because the CAT-train, you arrange the subject, verb and object according to colours. So how will they just arrange according to colours? Instead of sorry? understanding the SVO? Here, let me show to you. Okay, here there are 3 parts. For the yellow part is the subject, green part is for the verb, and the last part is the object. So for the subject and the verb, they can freely choose any cards that they wanted. For the object, they have to choose the suitable object that goes with the verb. For example, here, Ali listens music. Ali listens to music, like that. So they are not matching according to colours? Yes, they have to match according to the colors, because we use the cards also inside of it by using colors too. So how do you differentiate whether they actually understood the colour scheme or the sentences itself? Actually, I'm using the pre and post test. The post test, they don't have these colors inside of the test. So they understand because they widen their vocabulary from the pictures, from the colors, and then they able to construct their own sentences. So without the colors, without the pictures. Colours. Yes, Okay. only words on the test. Okay, thank you. Thank you. Okey, terima kasih diucapkan kepada pembentang yang terakhir pada sesi selari yang pertama. Para pembentang, para juri dan seterusnya hadirin yang saya hormati sekalian, di sini saya mengalu-alukan kehadiran Tuan Muhammad Farid bin Cik Mi selaku pengarah Kolej Menteri Kelasi Johor, diiringi oleh Encik Azman bin Samit selaku Ketua Jabatan Pengurusan Pelajar daripada Kolej Menteri Kelasi Negeri Sembilan. Okey, untuk maklumat tuan-tuan, sebentar tadi berakhirnya sesi pembentangan selari yang pertama bagi kategori penyelidikan. Banyak ilmu yang kita perolehi pada hari ini. Semoga setiap kumpulan akan beroleh kejayaan, dan terima kasih diucapkan kepada semua kumpulan, dan terima kasih juga diucapkan kepada para juri. Sebagai tanda penghargaan, akan disampaikan juga sijil kepada semua para pembentang. Oleh itu, di sini saya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Muhammad Farid bin Cik Mi, pengarah Kolej Menteri Kelasi Johor, diiringi oleh